Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni mungkin sikit panjang tu buat untuk review sebab apa untuk hari ni pun ada satu review je untuk pagi je, untuk malam nanti tak ada. Okay, nanti tu akan buat review kan untuk ni. Tu akan bagi beberapa, ada sikit request, kemudian kita tengok analisis kejuruan dan kita tengok beberapa coin apa yang dah berlaku dan apakah expected akan berlaku untuk besok. Maksudnya hari ni hari Ahad, so besok adalah penting untuk kita. Hari Isnin tu supposedly kita akan ada macam juga nak expected apa yang berlaku untuk minggu depan. Tu expected more akan berlaku lagi pump. So pump dekat mana nanti kita akan tengok. Okay, let's go, kita review dulu di coin market cap untuk apa yang dah berlaku untuk tempoh 24 hours untuk semalam, untuk hari Sabtu. So inilah coin market cap. So coin market first kali kita akan tengok dulu kita punya total. Kita akan tengok dulu total market. So total market kita berada di 2.47 trilion. Mana kita ada yang tertinggi iaitu tertinggi all time high tertinggi di total market sebenarnya 2.48. So meaning sebelum ni kita dah pun breakout. Tu nanti kita kecek lah. So untuk semalam, untuk performance semalam 2.47, adakah melakukan kenaikan atau turunan? Tu tak ingat sebenarnya sebab apa semalam memang untuk hari Sabtu Jumaat memang tu busy sikit, memang tak sempat nak tengok apa data semua. So apa pun untuk hari ni kita tengok 2.47 trilion. So untuk dalam percentage untuk semalam kita tengok dropping banyak 0.36%. So dropping tak banyak, tapi still lagi kita dah breakout kita punya all time high yang lama. So good untuk kata secara keseluruhan, tapi juga satu hal memang kita ada sedikit kata satu hal memang sahaja kita tak nak ada sebarang berlaku yang drastik. Tu untuk hari Sabtu malam hanya kuartal small pergerakan lah, tak banyak perubahan. Bitcoin di 60, awal-awal pagi 60, untuk pagi ni pun still lagi di kawasan 60. Tu meaning harga stabil di kawasan itu. Kemudian kita volume. Volume macam biasa, hari Sabtu Ahad memang volume akan berkurangan. Sebab apa? Sebab tu juga kita tak nak ada berlaku pergerakan drastik. So untuk volume daripada 180 ataupun 118 turun kepada 95.5 dolar, 95 bilion USD dolar. So penurunan sebanyak 28.42%. So berlaku penurunan yang banyak untuk volume. Biasa untuk hari satu Ahad memang normal, tapi untuk juga kalau Isnin nanti kita patut, kalau total market meningkat lagi, kemudian volume juga meningkat hari Isnin, seperti hari Isnin malam tu, malam kita hari Isnin bila US market buka, barulah kita sepatutnya probably akan ada good pump untuk crypto untuk hari Isnin. So untuk BTC dominant still lagi menguasai 46.4 dan Ethereum 18.3. Kita tengok kenaikan dominasi Bitcoin dalam Ethereum, meaning kita tengok kenaikan harga di Bitcoin dan Ethereum agak drastik, agak tinggi lah untuk minggu ini. Sebab tu kalau tak percaya, kita tengok bawah. So untuk di harga coin semasa di Bitcoin, so Bitcoin still lagi berada di 60.9 ataupun hampir 61 USD dollar untuk Bitcoin untuk sekarang price. Tu untuk tempoh 24 hours kita hanya tak buat sebarang pergerakan nasi, meaning, tapi kita drop sikit sebab apa, total market drop. So expected hanya drop 0.6%. Tu mostly drop yang normal, hanya buat sideways. So good, yang itu yang kita nak untuk satu Ahad, tidak berlaku sebarang pergerakan. Untuk Ethereum sama juga, kita kalau ikutkan semalam, kalau ikutkan chart semalam tu tengok ialah Ethereum berjaya sampai ke 4K tu untuk pagi ni kembali 38. Nanti kita tengok chart adakah betul-betul sampai di 4K ataupun hanya sampai di 39K. Sebab tu pun tak tengok lagi chart dia. So mesti yang tu tengok malam sejagat phone je lah. Tu tengok dia punya update price secara live tu tengok ada ketika tu tengok dah almost expected tu Ethereum sampai 4K. Adakah dah sampai belum? Kita tengok di chart. So untuk Ethereum 0.31%, untuk Binance 1.4% drop, untuk Cardano 1.2% drop, untuk lain-lain untuk XRP sedikit increase 0.1 saja. Kemudian Solana drop 3%, Polkadot drop 3%. So mostly tengok disebabkan total market drop. Tengok adakah yang melakukan peningkatan. Tengok Uniswap ada drop, ada meningkat 5%. Ada kat BT10, bukan ni weekly. Lagi untuk tengok lagi di Chainlink 2%, Argo 3%, Stellar 11%, ICP 7%. Kemudian lagi tu mostly Phantom melakukan lagi kenaikan 10% untuk semalam. So good coin kata kalau anda simpan, kata coin yang cantik untuk long future, long termnya memang kita akan melakukan kenaikan. So mostly kita tengok kenaikan semalam, kata kenaikan coin yang kata good coin lah, good coin untuk long termnya saving.
long term punya hold. So guys, let's go untuk kita pergi ke chart, kita tengok apa yang nak berlaku. Pertama kali kita akan tengok di total market dulu. Okay, sebelum tu teruskan ke review ni, Zul nak berterima kasih dulu sebab apa Zul baru buka dulu. Lupa nak check minggu ni. Zul dah check tu tadi. Ada 2 new membership tu, iaitu tu tak nak tebuk panjang lagi, takut salah tu tebuk John je. So, thank you John. Sebab apa 2 hari lepas dia ada join dia punya membership. Member John tu thank you. Kemudian untuk semalam ikutkan ni ada Muhammad Mazir. So thank you juga untuk join tu punya membership. So thank you untuk membership. So supposedly untuk membership ada Sabtu Ahad tu akan buat live, tapi sebabkan tu kerja memang tak sempat lah. Sebab kalau Joe kerja sebelah pagi, okey, malam maybe kita buat live, tapi kalau di sebelah pagi memang tak sempat lah untuk buat live. Tu apa pun, hopefully in future kita akan ada more masa untuk kata buat kita live di YouTube lah untuk dia punya subscriber untuk di satu hal. Apa pun untuk ni dia akan review macam biasalah untuk minggu ini. So guys, first kali let's go kita pergi di coin market cap dulu. So inilah coin market cap pula. Kita pergi ke trading view. Tu trading view untuk first kali kita akan tengok total market cap. So total market cap sebenarnya dekat kita dah breakout kita punya all time di 2.4. Tu kena kita agak tinggi 2.5. So now jatuh sikit. So normal kita sepatutnya kejatuhan sikit. And then kalau ikutkan, kalau tengok jatuh sampai mana, kita tengok 1 hour. First kali kita 4 hour dulu. 4 hours kita tengok RSI dah kata sedang berada di kawasan nak menuruni ke kawasan 50. So probably untuk hari ni kita ada lagi drop sikit untuk total market. Meaning harga beberapa coin akan drop sikit, tapi drop yang sikit aja. Tu expected untuk total market akan berada di kawasan 50. Kemudian apa yang berlaku, kita tengok stock RSI. Stock RSI dah pun kata ada sedikit lagi untuk drop bawah ini untuk sampai gini. Tu meaning untuk 4 hours untuk hari ni hari ni probably kita akan tengok price itu akan drop ke bawah sedikit lah untuk performance untuk rehat. Kita akan tengok sedikit kata momentum down ke bawah untuk rehat, tapi down yang sedikit aja, macam kata hanya buat sideways tu, tapi still lagi untuk lagi ikut kat sini kita akan tengok performance untuk 24 hour untuk besok lebih dalam kawasan less than 1% lah untuk kejatuhan untuk Bitcoin, dan kata small coin maybe dalam 2% negatif. Itu yang boleh berlaku, tapi apa pun orang kata good untuk performance untuk hari Sabtu Ahad yang kita tak nak berlakukan pergerakan nasib. So untuk di total market, apa yang Zul sepatutnya mencakap, untuk total market Zul more tengok kepada long term. So long term iaitu kita dah pun breakout, kita ada price target untuk sampai di 3.3 trilion USD dollar. Kita dah break kita punya major support 1.6 Fibonacci dah 1.6 price target dah confirm. Kemudian kita confirm juga kita punya couple handle kita pun dah breakout, kita expected akan pergi ke arah yang sama dalam 3.6. So still lagi expected yang sama 3.3 trilion untuk USD dollar untuk at least bulan 11 lah. Bulan 11 kita akan nampak expected dalam 3.3 trilion untuk crypto market. So itu untuk di total market. So expected kita akan melakukan kenaikan. So lalu apa sekarang kita akan pergi ke BTC USD, BTC dominant. So BTC dominant, apa yang berlaku, BTC dominant kata sedang retest kita punya daripada low ni. Sorry, daripada high ke low ini kita ada retestment. So di kawasan ini, so sekiranya breakout yang ini, kita akan expected price itu akan pergi ke 1.6 iaitu di 55%. Ini bermakna kita akan ada expected untuk 1 atau 2 minggu atau mungkin untuk sebulan lagi kita akan expected maybe untuk expected dalam awal bulan 11. Melawan bulan 11 ataupun mungkin lebih awal, tapi pun kita expected untuk dia akan melakukan kenaikan dominasi Bitcoin akan menguasai dalam market ke 55%. Ini bermakna kita akan tengok total market meningkat, BTC dominant meningkat. Ini akan bermakna harga Bitcoin juga akan melakukan peningkatan yang drastik dan akan menyebabkan altcoin lain juga follow dah dengan slowly untuk melakukan kenaikan ke atas. Dan untuk yang awal-awal tu mungkin kita tengok total market meningkat, kemudian BTC dominant meningkat dengan drastik. Maybe kita masa tu kita akan tengok altcoin akan sedikit buat sideways ke bawah ataupun sedikit decrease lah, pengurangan di dalam altcoin. Apa money flow di dalam altcoin masuk ke dalam Bitcoin. So itu yang saya expectkan boleh berlaku untuk short term. Kemudian kita tengok bila Bitcoin sampai di 55, mungkin kita akan berlaku reaction sebab apa kita ada major resistance kawasan ni. So inilah major resistance untuk BTC tu sampai kawasan 55, kemudian BTC drop. Apa yang akan berlaku, altcoin akan melakukan kenaikan drastik. So kata give and time, altcoin time altcoin akan sampai juga untuk
untuk nantilah untuk kenaikan pump. So let's go, kita pergi ke BTC. So sebelum kita pergi ke BTC USD kita akan tengok dulu BTC Future. So ini yang tu cakapkan, BTC Future hanya kalau ikutkan market untuk yang BTC Future ni dia tak open lagi. Kalau ikutkan tengok yang ini, tengok ini adalah market close ni. So market close, data is delay. So meaning untuk cakap inilah BTCME. BTCME hanya buka Isnin sampai Jumaat. So chart ini hanya buka Isnin sampai Jumaat. So apa yang kita tengok sebelum ni kita ada berlaku gap, nampak? Gap ini. So untuk yang tu gap nanya, selalunya gap tu akan kembali close lah. So untuk hari minggu ni kita expected mungkin akan berlaku gap. Sebab apa? First kali kita tengok untuk hari Jumaat. Hari Jumaat itu last Jumaat kita price berada di kawasan 63 ataupun paling tinggi 62. So kita close di 62 dan paling tinggi 63. So apa yang sekarang price kita berada di mana? Price kita berada di 60. So probably untuk hari ni boleh juga hari Ahad kita akan berlaku pump sikit untuk berada di hampir 63 balik. Kemudian tak berlaku gap, meaning kita akan ada good momentum di atas. Tapi juga kita kalau ada gap, maybe untuk hari Isnin kita buka kawasan ni, tu kita ada small gap. So apa yang small gap tu akan berlaku, kita akan expected untuk price itu akan close balik lah. Close itu close naik atas. So meaning orang kata good gap, good positive gap untuk naik, untuk pump price pump lagi untuk melakukan kenaikan. So itu untuk BTC ASME. Lalu kita pergi ke chart kita main, itu BTC USD. So apa yang berlaku untuk yang tu expected akan berlaku sebenarnya di daily. Yes, untuk siapa yang dah lama mungkin dah tahu, untuk first kali kita nak ada confirmation lagi. Pertama kita dah break major resistance di almost 57k. So expected now kita akan 1.6 di 86k USD dollar. Kemudian kita dah breakout kita punya trendline ni. Tu trendline ini dah pun breakout couple handle. Tu couple handle ni expected sampai di 75k. So kemudian sebelum ni ada juga monitor, dua juga menunggukan satu lagi confirmation untuk couple handle di atas. Sebab apa? Couple handle yang inilah. Tu yang ni daripada higher high ini 65k dan kita buat satu cup. So kita berada di 62. So probably kita sampai di 65. So apa yang kita dapat expected 65, mungkin kita akan buat 65 untuk hari untuk end of the hampir bulan 10, awal bulan 11. Maybe untuk first week bulan 11, maybe kita akan ada sikit drop dan kita akan buat breakout, orang kata small cup, kemudian kita akan good pump. So kita akan buat ni pergerakan ni. Mungkin boleh juga kita akan drop sikit lama, mungkin orang kata dalam 11 tu half 2 minggu pertama kita drop, kemudian expected breakout aja. Breakout ni sampai mana, kita expected breakout ni lebih besar lah dia punya target tu. Yang ini price target expected kalau breakout kita akan expected sampai price almost dalam 80 lebih kat dalam 100 USD dollar, 100,000 USD dollar untuk satu Bitcoin. So itu juga antara kata chart yang besar lah Zone Monitor. Tapi walaupun couple handle yang ini cukup dah untuk kita expected untuk price tu sampai di kawasan 76. So another couple handle kalau berlaku, kita expected price tu boleh sampai 100k untuk before end of the year lah untuk price Bitcoin. Itu yang tu nampakkan untuk more long term. So kita pergi ke short term sikit untuk hari ni. Apakah akan berlaku untuk possibility untuk hari Ahad ni? So hari Ahad apa yang tu nampak, kita dah breakout. So kita ada price sebelum ni tu ada monitor. Kita akan pergi 1 hour lebih jelas sikit. So 1 hour tu ada monitor ni, sebelum ni swing high to swing low, and kita akan ada expected kita sampai di kawasan 1.2, 1.6, kita rebound 1.6, break 1.6 dan kita pergi on the way ke 2.6, kemudian kita bounce balik ke bawah, terjatuh. Tu jatuh balik tu jatuh di 1.6 tu good kata support di kawasan ni untuk momentum. Probably untuk hari ni kita akan ada pump ataupun kita akan drop. So untuk Bitcoin ni tu expected ada dua probably yang boleh berlaku. Ini untuk di chart 1 hour. So untuk hari ni tu expected apa yang boleh berlaku. Kita first kali kita akan cari minor support. So minor support yang pertama daripada low ini ke high ini, so expected price dah pun sampai dan dah pun retest kita punya minor support. So dari sini price boleh juga bounce ke atas terus. Kalau ke atas expected sampai di 65, ataupun untuk hari Isnin kita sampai balik di kawasan ni. Kemudian Isnin kita akan ada good pump untuk sampai 65. The break 65 kita expected kita akan buat base. Kenapa base nanti tu akan terangkan. Tu inilah kata first minor support. Kemudian another minor support yang possibility boleh berlaku, tarik bawah ni di kawasan base atau kita breakout major resistance 57, kawasan buat base. So inilah good low untuk kita ambil. So now untuk next support kita probably price juga boleh jatuh dalam kawasan ini. So ini anda kata
kalau kawasan ni tu tak buat sebarang pergerakan, tapi sekiranya price tu jatuh balik di kawasan second minor support ni, kemudian berhampiran kat kuartal trendline hijau ni, zon seperti apa yang berlaku, inilah kuartal tempat zon untuk good untuk zon masuk leverage lah untuk another point. So juga dia punya leverage still lagi on, dia masuk di 57 tu, now still lagi profit, dia expected untuk tambah lagi profit. So TP tu di 64k, so sekiranya besok naik perlahan-lahan tu akan TP, kemudian TP tu akan, kalau drop dari bawah ni tu akan masuk entry, kalau naik atas tu akan main profit dan TP, kemudian tu akan expected tu akan cari another point selepas dia breakout 64 65, buat retest 65 tu akan put another leverage untuk naik ke atas. So itu kalau leverage lah untuk tu. Kalau untuk spot, memang kata spot memang dah tak ada good position untuk buy untuk spot sekarang ni. Spot kata memang kita akan layan saja profit. So kalau nak tunggu spot, kata kita perlu tunggu good retestment lah. Good retestment di mana kita akan tengok, akan kita punya target tu ni, kita perlu tunggu at least dia sampai di 1.2 tu. 1.2 kalau ada retest di 1.2 barulah kata good buy untuk long term. Kata buy long term pun hanya sikit percentage lah. Untuk sekarang memang kata hanya tengok lihat je. Tapi untuk last ni kat last, kalau nak buy kat di spot, kita tunggu dulu price break 65, kemudian sekiranya ada good retest, expected dia perlu buat base ini kata yang kita commission untuk kita another good entry untuk spot untuk long term punya run expected sampai end of the year. So untuk kenapa tu kita perlu breakout 65. So 65 ialah all time high dia, all time high yang lepas, all time high lama di 65k, around 60k. So kita berada di bawah 65. So apa yang tu hopefully yang berlaku di Bitcoin sebenarnya, kita apa expected lah, kita nak untuk hari minggu depan, expected minggu depan kita akan sampai ke 65k. Kemudian apa yang tu expected kita akan lebih sikit 65 kalau ikutkan daripada yang ni. Kalau kata tak ada drop, kalau drop bawah ni cantik punya, drop bawah cantik. Tapi kalau ikut hanya drop bawah ni, kita akan expected sampai mana, swing high to swing low. So zone more expected hopefully dia akan kalau jatuh bawah ni tak masalah, tapi kat sini pun boleh jatuh saja. Kat sini kita expected ada minor resistance tu, minor resistance yang ini. Sekiranya berjaya break minor resistance ni 1.6 adalah expected 1.6, kita akan expected price tu sampai di kawasan 1.6, betul-betul kawasan kita punya all time high di 6, all time high di kawasan ni 1.6 dan 64.7. So meaning possibility untuk sampai tu ada sekiranya kita breakout minor resistance yang ini. So itu yang tu nampakkan. Tapi sekiranya kita drop more bawah, kita akan drop more ini untuk cari kita punya price index lagi. Sekiranya price jatuh lagi bawah sampai ni, kemudian kita akan tarik kita punya Fibonacci untuk minor resistance. Tengok 1.6 kita akan berada sikit atas 65. Tapi more kata expected itu yang akan berlaku untuk minggu depan. Kita akan berlaku price akan 65. Dan untuk minggu depan pun ini dah 17. Tu expected untuk minggu depan adalah minggu terakhir. Bukan minggu, kita ada 2 minggu lagi. Minggu depan 18 sampai 22 kita expected ada 2 minggu lagi untuk di bulan 10 untuk price pump. So apa yang expected kita akan berada, apa yang more expected kita akan berada lebih dan 65k. Expected kita akan berada di 6 price untuk di Bitcoin. Apa yang Zuna ialah Bitcoin push breakout 65, kemudian kita buat consolidation kawasan ni atau buat base lah, minor base. Kata kalau ikutkan channel lagi bagus, kita akan buat kata channel, flag channel, bull flag. To bull flag consider good position untuk price bawah atas, meaning kita akan good base kawasan ni breakout 65. So juga kita perlu tunggu dulu break 65, retest 65, barulah good position untuk under spot, untuk tambah lagi kuartal modal untuk the profit asset dalam Bitcoin. So untuk Bitcoin ini 4 hours tu kan nampak untuk lebih detail. So ini 4 hours, tadi kalau 1 hour, so 4 hours ini yang tu nak, iaitu dia breakout. So yang ni tu akan zoom in sikit. So di Bitcoin ini yang tu nak sebenarnya, kita nak price itu breakout. So breakout ke atas. So breakout probably untuk hari ni kita ada drop. Kalau drop tu jangan terkejut, maybe kita akan drop dalam 59 ataupun 58k. So drop itu normal. Sebab apa, kalau ikutkan di RSI pun, RSI dah berada di kawasan ni, boleh kita akan drop sikit. Hopefully kita akan dapat kawasan ni, almost dalam kawasan 50. Dan apa yang berlaku untuk hari untuk store RSI ke, store RSI dah berada di bawah, kita menuju ke bawah. So apa yang good untuk store RSI cooling down sampai oversold. So meaning untuk hari ini mungkin kita akan ada another dropping. Kemudian good untuk hari Isnin punya,
good untuk urut Isnin kita akan berlaku good pump untuk ni atas. At least kita perlu break up kita punya 65k iaitu all time high lama. Bila break itu apa yang sepatutnya kita akan berlaku kita sampai 60 dan 70, kita akan berlaku sikit drop untuk buat sebarang base dan buat sebarang base. Base tu macam mana? Base kita nak tengok macam ni juga. Ini small base. So sepatutnya di 65 kita akan another big base. Maybe 1 week kita tengok 1 week kita mungkin tengok price tu buat consolidation kawasan ni untuk 1 minggu pertama bulan 11. Kemudian 3 minggu lagi kita akan sepatutnya naik atas. Sebab apa yang ini apa yang akan berlaku di chart macam kita akan sepatutnya ada kata bull flag untuk naik ke atas. So base atau channel. So good momentum untuk price itu naik ke atas lagi. Untuk ini kita tengokkan dari sini. So, buat base and then naik lagi ke atas. So, itu kalau momentum yang tu menanti-nantikan tu. Kita perlu expectation apa yang berlaku di chart. Itu yang tu nampakkan probably berlaku di Bitcoin. Ini another good part. Sebab apa tu expected mau naik atas. First kali juga tadi kita dah breakout major resistance 1.6 dan kita dah couple handle juga 1.6 di 3.3k trillion untuk di total market. Kemudian BTC kita ada ikutkan BTC kita ada price target iaitu di kawasan 75 ataupun untuk yang confirmation untuk ni break major resistance ni kita ada confirmation untuk price itu sampai di 86k. Untuk di couple handle kita ada target 75k. So at least untuk bulan 10 kita untuk break 65k all time high kita memang tak ada masalah. So no expected kenaikan itu kata pastilah berlaku di untuk end of the month lah untuk bulan 10, 65 dan bulan 11 kita akan nampak another good pump untuk at least kita akan pergi kita punya 1.6 ke 86. So bulan 11 juga sepatutnya kita akan sampai di 86k untuk kita sampai di 1.6 kemudian breakout 1.6 kita akan more untuk bulan 12 maybe kita akan 2.6 mungkin 36, 42 dalam hampir 200. Seperti bulan 12 mungkin kita akan tengok dalam 150 kemudian kita akan continue sikit bulan 1, bulan 2 kemudian seperti bulan 2 ke atas tu barulah kita akan berlaku another big correction untuk crypto. Itu yang kita tunggukan sebenarnya. Kita akan take profit dulu bulan 12, bulan 1, bulan 2 kemudian bila kita tengok ada tanda-tanda untuk price tu dah jatuh kita akan bawa keluar profit dan kita akan bawa keluar modal kemudian kita akan bina portfolio baru. Siapa yang nak kata bina portfolio baru dengan tu untuk macam nanti untuk next cycle anda boleh follow tu punya like and subscribe punya YouTube tu. Bila masanya sampai nanti tu akan share kan dan kita akan buat portfolio sama lah. Untuk sekarang punya kalau ikutkan portfolio tu semalam tu dah cecah first 5 digit USD dollar untuk dia punya portfolio. So kata satu performance yang dia tunggu-tunggu je. Sebelum ni dia hanya 4 digit je, 4 digit dalam total dia punya portfolio. Untuk semalam ni dah pun cecah 5 digit USD dollar di dia punya portfolio. So hopefully dia dapat cecah dalam almost dalam 50 lah. Untuk hopefully untuk tahun ni end of the year dia sepatutnya untuk dapat 50. So sama ikutkan semalam. So let's go kita tengok balik dia punya portfolio. Ikutkan semalam dah sampai 10. So hopefully kalau ikutkan hari ni adakah sampai lagi portfolio tu. Oh terlog out pula. Okay, kena log in balik. Kita log in. So untuk hari ni kita drop pergi 9.9 tapi untuk semalam hanya kalau ikutkan semalam tu dah sampai 10,000 USD dollar lah dia punya profit dia punya total di portfolio. So apa pun dia kata sikit drop tapi apa semalam memang kata dah kalau ikutkan all kita tengok all tu ikutkan semalam dah memang dah sampai 10,000 tu ada screenshot dalam 10,050 dolar lah untuk dia punya portfolio. So hopefully itu yang kata permulaan. So seperti untuk end of this year sekiranya semua berjalan lancar seperti BTC sampai di 200 ke 250k kemudian altcoin lain juga akan meningkat sepatutnya dia punya portfolio at least kita akan boleh capai dia punya portfolio 50 USD dollar lah untuk kali ini atau cycle kali ini. Dan next cycle tu sepatutnya kita akan nak buat pula untuk keuntungan dalam 6 digit USD dollar untuk next season tu. Memang kita akan tengok dalam 2004 ataupun 2005 lah untuk performance untuk next portfolio. Okay, let's go kita pergi next chart. So sebelum tu pergi ke next chart kita akan pergi dia punya dia punya subscriber dulu permintaan. Pertama ada OMG dengan Just ni. So OMG dengan Just. So kita akan pergi dulu OMG. Tengok OMG ni. OMG pada berapa tu? Tengok 14 Just 7 sen. So kita tengok OMG Masa tu ada buat adalah OMG USD. Kita akan pergi Binance.
OMG ni ke? OMG Sego kalau 14, okay, betul. So kat sini supposedly tu ada chart, okay, tu dah buat. So untuk OMG sebelum ni kalau tu buat review, price itu berada di bawah support. So untuk sekarang price berada di atas support. So kalau anda fikir untuk long term consider good position untuk anda re-entry dalam market. Sebab apa? Price dah kembali balik ke atas last support, meaning kata fundamentalnya kembali pulih. So meaning dah consider good position untuk buy untuk long term. So untuk long term sampai mana kita perlu untuk kita sekiranya OMI berjaya break major resistance ni dalam price lingkungan 18 ke 23 dolar. So sehingga break 23 dolar sepatutnya kita akan boleh sampai di 1.6 tu 1.6 sampai mana? Atau 1.6 kalau ikutkan kat OMI ni tadi tu ada Fibonacci dia. Tarik swing high, swing low, probably untuk at least 1.6 dalam 47 dolar. Tapi anda perlu kajilah dia punya fundamental macam mana. So OMG tak tu inilah yang nampakkan kita, untuk secara teknikal kita dah berada di atas support balik. So chart ni memang betul-betul macam kata SRP macam SRP. So price ni dah break up sampai dia menjadi resistance, retest balik. So retest di kawasan support. So good position untuk long term punya holding. Kalau buy, kalau anda target tu anda boleh buy lah di OMG. Di OMG, so let's go next pula. Kita akan pergi JAS. So JAS tu kan dulu tu ada buat dah GUST GST kan, USD. Okay, GST USD rasa yang ni kita tengok price dia berapa. GST 7 sen, aku mestikan betul lah 7 sen. Okay, 7 sen. So untuk GST kat mana? So sama juga GST maknanya berada di last support. So consider untuk long term punya holding 1 year and above, good position untuk anda buy untuk long term. So untuk GST kalau macam ni maknanya kalau coin yang murah ni 7 sen ni selalunya tu akan letak target lah. Contoh macam ni tu letak target. Contoh kat sini kalau 7 sen, kalau bawah 10 sen tu sepatutnya tu akan hold dalam 10,000 coin lah. So kalau anda hold dalam 10,000 coin, good position untuk anda masuk tu, tunggu saja, be patient. Kalau price tu naik balik, anda akan buat profit yang banyak lah untuk JAS. So consider sekarang good position untuk buy untuk long term untuk JAS. Untuk siapa yang bertanya tu lah, tu ada subscriber tu tanya kalau anda berminat untuk GST, inilah aku kata good time untuk anda buy GST. Tetapi untuk yang lain anda perlu buat fundamental lah. Tu tak tahu fundamental dia apa, cuma secara teknikal tu dapat tengok dia punya pergerakan lah di last support tu, good position untuk buy untuk long term. So untuk GST. Tegas let's go, kita pergi ke chart lah. Tu nak pergi ke sedikit, tu nak pergi ke Ethereum. Sebab Ethereum malam untuk tengok macam mana kan Ethereum maknanya. Ethereum supposedly dia akan dah pun sampai dia punya 4K malam. Tengok betul tak tu, tengok malam tu sampai di 4K tu. Nak buang dulu ni, semak je ni banyak ni. Okay, ni kita pun yang ni pun dah tak pakai. Kita ada yang ni pun minor support dia tak pakai. Kita akan tengok major support, major resistance. Yang ini kecil-kecil ni pun kita boleh, okay, yang kecil ni kita pakai lagi. So apa yang nak tengok sekarang ni adalah kita price malam dah sampai mana. Price malam paling tinggi sepatutnya dalam 4K banyak 3.3971 tu almost 4K untuk semalam. Tapi apa yang kata good untuk Ethereum, macam cakap sebelum ni, kita dah breakout kita punya major resistance yang ini. Kemudian kita dah breakout juga kita punya trendline ataupun couple handle tu breakout retest. So consider 3.8K. Kalau siapa nak buy untuk long term Ethereum, consider this is a good position untuk anda buy untuk long term. Last position good buy sebelum kita pergi all time high dia di kawasan 643. So, kalau anda tak buy di kawasan ni, supposedly kalau next buy good position anda perlu tunggu Ethereum breakout 4.4K, kemudian retest barulah good position anda good spot. So ini consider kalau siapa nak buy Ethereum untuk long run, untuk orang kata holding yang lama, good position untuk buy untuk long term. So untuk ini, untuk kalau ikutkan di yang ni, kita dah couple handle untuk di Ethereum. So daily, chart daily, cup dan handle. So untuk expected untuk ni kita akan sampai di 66.3K. Dan untuk yang bull flag ini kita akan expected untuk price tu sampai di 51. Meaning
51 ialah kita di 1.2 Fibonacci dan 1.6K. So kita price target tu tak pergi kata sama rono, price target tu pergi di point-point yang kata logical lah, kata secara fundamental, kata Fibonacci retracement pun price target di 1.2 di dalam 5K, 1.6K. So kata banyak data yang kita dengar menunjukkan price tu menunjuk ke hala tuju ke situ. So mostly kita akan expected price tu akan boleh sampai lah di kawasan tu. Mostly jika break saja major resistance ni, biasa kita akan tengok 1.6 sama juga kita dengan target kita punya couple handle. So meaning data itu sama, cara data itu bagi tahu kita tu berbezalah. Cara ini aku kata Fibonacci, ini pattern. Tapi bila price target tu memberitahu kita target yang sama, itu di 6K. So meaning kata kita expected high possibility highly untuk price tu sampai di 6K. So ada yang tanya tu malam, macam mana nak ambil profit tu. Untuk ambil profit juga sebelum ni tu ada buat satu video banyak. Untuk take profit, kita tarik daripada higher high, higher low, kita akan dapat major resistance. Macam ni major resistance kita sebelum ni. So breakout ni anda boleh take profit. Last profit adalah di kawasan 4.2. Macam tu mau tunggu kepada bila price tu 36 dan 42 baru anda akan ambil modal dan profit. So untuk anda, kalau anda nak kata lebih short term, anda boleh take profit whatever price touch kita punya Fibonacci di kawasan 1.2, 1.6, 2.6, 3.6, 4.2. Anda boleh ambil, cuma janganlah buat keluar semua. Expected kalau nak pun lebih anda keluar 20%, sampai di 1.6 keluar lagi 20%, sampai 26 keluar lagi 20%, 3.6 keluar lagi 20%. And expected bila sampai di 4.2 kali, kalau ada lagi dalam tu, expected anda take pula modal anda yang buat keluar. Meaning profit anda dah ambil kat atas ni, anda buat keluar modal, ataupun kat sini anda boleh buat keluar modal kalau nak lebih safe di 1.2 atau 1.6. Sebaik saja touch 1.6, anda buat keluar modal. Kemudian yang profit tu tinggalkan, kemudian anda expected bila sampai 3.6, 4.2 anda boleh buat keluar semua modal anda. So itu adalah salah satu cara untuk take profit lah. Dua hanya take profit. Cara tu akan ambil guna Fibonacci retracement whatever 1.2 sampai 4.2 lah. Itu bergantung pada anda aman 10%, 10%, 20%, ataupun macam tu mau expected sampai di 3.6, 4.2 barulah tu akan buat keluar modal dan profit. Sebab apa? Zul mau long run punya holding. Itu untuk Ethereum. Itu yang kata dua coin yang kata menarik untuk tengok untuk minggu ni dan minggu depan banyak, Bitcoin dan Ethereum. So Bitcoin kita expected akan sampai di 65K ke atas. Kemudian Ethereum tu expected untuk minggu depan kita probably akan nampak Bitcoin Ethereum akan touch kita punya all time high lama di kawasan 43 point, hampir 44K lah. Ni all time high lama di kawasan 43K. So itu untuk di Ethereum. So consider siapa nak good position buy. Jadi ini aku kata Zul, kalau Zul nak buy lagi di Ethereum, Zul akan buy. Memang now adalah good position untuk buy. Tapi sebab apa? Zul dah ada Ethereum, Zul tak buy. Tapi kata apa, siapa beginner still lagi boleh buy. Tapi juga buy pun jangan buy long in. Sebab apa? Kita buy dia high height. Bukan dia high, kita buy di price tengah naik. So buy tengah naik bukanlah good untuk anda all in. Buy sedikit saja. Maybe kalau anda ada RM1,000, consider kat sini 50% daripada RM1,000 tu 500, consider good position untuk anda buy untuk long term. So kalau nak tunggu kata good position, memang kita tunggu di support lah. Support sebelum ni kita ada di 1.8, 1.7. Macam dekat dulu ni kita ada good position untuk buy untuk long term. Kat sini pun good buy untuk long term, cuma percentage kita masuk tu lebih rendah lah bagi ni. Kalau kat sini kita boleh all in apa semua. Kalau kat sini kita expected untuk untuk tambah lagi kita punya position dalam Ethereum. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So untuk malam ni tak ada review. So pagi ni je buat review. So adakah aku nak pergi ke chart lain. So sebelum tu akhiri, kita tengok sekejap beberapa chart. Tengok untuk price kat sini. So kita tengok kat sini BNB 46 tak ada ubah, Cardano pun tak ada berlaku berubah. So untuk Cardano dengan Corti ni, seperti Cardano dan Corti ni akan melakukan peningkatan yang sama. Macam tengok di Ethereum dengan Matic. Okey, kita pergi Matic dulu. Lupa pula Matic. Sebab Matic dia cakap bila Ethereum melakukan kenaikan, kita expected Matic juga akan melakukan kenaikan. So bila kita expected untuk Ethereum sampai di 6K, kemudian expected untuk minggu depan sampai di 4.3K untuk all time high Ethereum. So kat manakah Matic akan possibly makan? So untuk Matic, kita tengok di Matic. So ni untuk Matic. So Matic sedang test kita punya minor resistance. So break saja minor resistance ni, dia tarik pada higher high ni ke lower ni, kita dapat yang ini. Kita dapat dalam price dalam 1.6 ke 1.5. So kita dah sampai 1.5 reject buat base. So good untuk sekiranya Ethereum melakukan lagi kenaikan, kita akan nampak
untuk di Matic akan breakout ni kita akan terus price itu akan sampai kita punya first target lah 1.6 kita berada di 2.2. So 2.2 meaning kita akan berada di betul-betul di kita punya major resistance. So major resistance yang ini swing low twin strike ni expected break saja major resistance tu akan delete dia tu. So untuk yang ni break yang ni kita expected price Matic boleh sampai 2.2. So apa yang berlaku sekiranya Bitcoin sampai di 4.3, so expected Matic boleh sampai kita punya 2.2 USD dollar dan kita belum lagi berada major resistance. And then kita Ethereum naik lagi. So untuk Matic breakout major resistance ni consider good position untuk dia ke 1.6 di 4 dolar dan harga paling tinggi tengok dalam 4.2 dalam 9 dolar untuk satu Matic. So Matic dan Phantom adalah dua coin ni yang Zoom tak capai target, yang lain semua dah sampai target. So untuk Phantom dan Matic apapun tu dah ada position, tak masalah, tu akan layan saja apa yang tu ada di dalam tu punya portfolio. So guys, tu rasa itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So sorry tak boleh buat dua video untuk hari Sabtu Ahad ni. So itulah orang kata Mbak Zul kerja lagi. So hopefully in future tahun depan tu expected boleh buat full time lah, and sekiranya tu dapat 10,000 scalpable ke atas, and then masa tu expected tu akan buat full time di YouTuber, and then tu boleh buat analysis lah, dan buat satu hari kita buat live, dan maybe kalau ada good pump ataupun emergency mungkin tu boleh buat live lah secara live. Sebab apa tu ada more masa tu. Sekarang ni tu still lagi bekerja macam mana juga, tu masih lagi bekerja. So bekerja sambil kata buat di YouTube ni untuk review. So apapun untuk in future hopefully tu akan dapat 10k subscriber. So bantu tu untuk like dan subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Tu kan jumpa lagi untuk pagi esok hari Isnin, tengok adakah lagu pump tu sekiranya good pump esok akan buat live lah. And then hopefully kita akan untuk pump expected tu pun excited banyak untuk more untuk break tu punya portfolio 10,000 ke atas, dan kata untuk dapatkan tu punya and less another 100x lah kata, daripada 10,000 naik kepada 20,000. So, sebab itu boleh berlaku sekiranya Bitcoin berjaya sampai di 100,000, kemudian expected ada di 200,000 USD dollar untuk satu Bitcoin. Dan account lain juga akan melakukan peningkatan. Juga itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share. Kadang-kadang jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.